الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد أوصيكم إياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan nikmat sebesar-besarnya kepada kita, al-Islam, juga al-iman, dan juga dapat kita memahami cara hidup mengikut agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita masing-masing. Dengan sebab kita dah ada benih al-Islam, kita dah menjadi orang mukmin, adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar takwa kepadanya, jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan seorang muslim yang sempurna. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti dengan cara berkekalan. Dengan itu kita sedia maklum bahwasanya golongan manusia yang berada di atas dunia ini pecah kepada 3 kategori. Yang sah yaitu orang mukmin, orang munafikin, dan juga orang kafir. Golongan mukmin saja yang akan dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi 2 golongan lagi yaitu munafikin dan juga kafirin, mereka itu akan dimasuk ke dalam neraka wa'iyadu billah min dzalik. Golongan yang dapat kemenangan, dapat kejayaan hanya golongan mukmin saja, tetapi golongan munafikin dan kafirin, mereka itu tergolong dalam golongan yang kalah. Nah, yang tidak berjaya hidup di atas dunia Allah SWT ini, kalah dan tidak berjaya dalam ujian Allah SWT, dan hari akhirat nanti mereka kekal dalam neraka wa'iyadzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, bila kita mengaku kita selaku orang mukmin, pasti kita kena tahu apakah peranan kerja-kerja orang mukmin yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukmin yang sebenar. Dan bukan mukmin hanya sekadar nama saja ataupun muslim sekadar nama saja, tetapi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan dapat surga Allah Subhanahu wa taala itu ialah mukmin yang sebenar, yaitu muslim yang sebenar. Kalau kita tidak kenal siapakah mukmin yang sebenar, siapakah muslim yang sebenar, kemungkinan kita tertipu oleh syaitan. Kita tertipu oleh iblis yang mereka merupakan, nah, ini adalah orang mukmin ataupun muslim. Kita akan dapat kegagalan dalam hidup kita di dunia ini. Di hari akhirat nanti kita akan dapat kesesalan sebab kita ikut jalan tidak betul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala cerita sifat-sifat orang mukmin supaya kita dapat insaf yang sedar, supaya kita dapat ukur takyim pramen. Nah, tuaของเราเองว่าเราเข้าในจำพวกของมุมินหรือเปล่า kita termasuk dalam golongan orang mukmin ataupun tidak.
Allah berfirman dalam Quranul Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi. Orang yang beriman itu ialah mereka yang amanu billah, mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sempurna, iman yang yakin. Wa rasulihi, yang beriman dengan rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Mai selesai arai dia kata Allah Subhanahu wa taala adakah rasul.สิ่งเหล่านั้นมาจากอัลลอฮ์และก็มาจากรอซูลเขาจะตามทันทีไม่มีข้อสงสัยtidak ada panggil ragu lagi bila itu daripada Allah dan Rasul, dia tetap akan ikut apa sahaja yang dicerita oleh Allah, apa sahaja yang diperintah oleh Allah SWT, apa sahaja yang diperintah oleh Rasulullah SAW, dan dia akan tinggal terus apa sahaja yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Itu dinamakan orang yang amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, tidak ada ragu lagi, tak usah syak. Sebab itu orang mukmin, kita nak tahu kita mukmin atau tidak, mukmin setakat mana darajat dia. Karena mukmin itu mempunyai darajat yang Allah kurniakan kepada mereka, mempunyai peringkat masing-masing. Mukmin yang kuat, mukmin yang dhaif, mukmin yang pertengahan dan sebagainya, mukmin yang berdosa, mukmin yang fasik, mukmin yang asik, semua itu mereka berada dalam darajat-darajat tertentu. Orang mukmin bila Allah cerita kepada kita, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bila disebut nama Allah, Allahu Akbar, jiwa dia gemetar, takut. Jiwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak buat perintah pun takut. Rasa takut Allah tak terima. Ada perasaan takut dia tak terima. Sebab tu dia bersungguh dalam menunaikan perintah Allah SWT supaya diterima oleh Allah SWT. Bimbang takut kalau dia buat main-main, Allah tidak terima. Itu orang mukmin yang sebenar. Tapi mukmin yang main-main, buat nak lepas dia panggil. Puasa ini satu nanti kewajipan dia buat lepas. Tak ada kira, tak ada bisa memikir sikit habuk kata Allah nak perambun yang lain. Mereka kitleh, mereka dekit lewat Allah cak perambun tu orang kau yang lain. Cak perambun kan datang kau yang lain. Cak perambun berikan kau yang lain. Semua saya tak fikir dia. Kalau semaya itu sekadar semaya sudah cukup. Kita dah semaya zuhur 4 rakaat, dah semaya Jumaat 2 rakaat. Sudah semaya panggil asar 4 rakaat, cukup dah. Kita sudah. Tak ada rasa gun, tak ada rasa takut kata semaya kita ni Tuhan nak terima ke tak. Sebab tu buat sungguh mengikut kadar kuasa kita, mastata'tum kadar kuasa kita. Kita kuasa buat pada mana, buat sungguh sekadar kuasa kita. Orang sungguh diri, sungguh cara diri dia. Tak boleh nak diri sungguh cara nyata cara dia, cara sungguh nyata. Tak boleh nak nyata semaya bersih, tidur cara sungguh bersih tidur. Semua saat ini sungguh mengikut kadar manusia kuasa. Kalau kita kuasa orang panggil sungguh diri, tapi tak diri jadi sungguh. Orang panggil orang yang main-main dengan salat. Nak main-main dengan salat, main-main dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bila Allah SWT tegah kita tinggal. Sebab tu orang panggil mari perasaan yang takut. Idza dzukirallah, hati dia ni mengingat Allah sentiasa. Bila disebut akan Allah Subhanahu wa taala, sebut sama ada dia sebut, serta dengar orang sebut, semua akhirnya. Sebut dzukirallah, kata Allah apa? Wajilat qulubuhum. Sebab kita kadang-kadang kita takut pada orang seorang. Orang mari nak kepek hutan kita, ataupun orang mari nak buat kanan kita, ku kita, apa dia semua besar. Tak saya sebut nama orang tu. Bila sebut pasal gunung, pasal serabu, sebut pasal gunung, bimbang kerana kita ada kesalahan.
Sebab tu, pada Allah Subhanahu Wa Taala gementar sama jiwa dia. Bimbang takut dia ada dosa sikit sebanyak, Tuhan tidak ampun dosa dia. Istighfar pada Allah. Siapa mana istighfar pada Allah. Sebab tu Nabi kita walaupun dia orang maksum, Nabi tidak ada dosa, tapi dia bimbang. Takut ada banyak sikit-sikit yang dia tak sedar. Bimbang takut ada dosa sikit sebanyak, dia tak sedar. Sebenarnya dia diampuni Allah SWT semua. Nanya panggil dia wancai boleh kan? Boleh buat lah hati dia tak apa dah. Nak takut puas kita terhapun segala-gala dosa kita. Tapi kerana dia kena ma'rifatullah, kena Allah SWT, dia lebih takut daripada manusia yang lain lagi. Itu Rasulullah. Rasulullah ni orang yang paling molek sekali dalam dunia. Nak banding tak boleh. Orang tidak ada dosa sikit hapuk, tapi dia takut kepada Allah SWT lebih pada orang lain takut kepada Allah. Patutnya orang yang ada dosa banyak takut pada Allah, tapi tidak begitu. Kerana Nabi dah berbimbang, ada juga berbimbang takut Tuhan nak buih dia dan sebagainya. Sebab tu Nabi istighfar 100 kali atau satu riwayat 70 kali paling kurang. Saya satu hari Nabi kita istighfar memang. Bila kata Nabi istighfar, bukanlah istighfar di mulut saja. Perbuatan Nabi tidaklah istighfar dengan mulut saja, tapi perbuatan Nabi dia istighfar dengan hati dia. Mulut berkata astagfirullah wa atubu ilaih, tapi hati dia pun istighfar juga dengan Allah SWT. Kadang-kadang kita ni hanya mulut bunyi istighfar, tapi hati tak ada. Memikir Quran kata kita habis dia. Hati kita duduk khayal Quran, mulut istighfar, tapi Nabi dah. Sebab tu 70 kali dia istighfar, 100 kali istighfar pun mandor Nabi. Ya wasa kata diri dia ni ada kekurangan lagi sikit sebanyak. Kita ni sepatutnya kena banyak kan. Lebih pada Nabi. Sebab tu Nabi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Gementar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Bila kita baca ayat Allah SWT dengan tambah lagi satu ayat, dia wasa tambah iman dia. Kau tambah yakin dengan Allah. Kerana zaman Nabi kita Muhammad SAW, sebelum daripada nak turun sempurna Al-Quran Al-Karim sampai 30 juzuk, guna masa 23 tahun. 23 tahun waktu turun Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bila turun satu ayat, tambah iman. Turun satu ayat, tambah iman. Turun satu ayat, tambah iman. Jadi mau tak nak penuh iman ni 23 tahun. Bawa sampai 23 tahun penuh iman. Penuh iman. Sebab boleh beriman semua dengan Quran 30 juzuk. Belum pada sampai masa 23 tahun tak sempurna lagi Quran. Jadi nak percaya semua saat ni tak lagi lagi. Sebab tu sampai 23 tahun Quran sudah sempurna 30 juzuk, dah iman dia penuh. Nabi dan dia para sahabat. Dia tak sama dengan kita sekarang. Zaman sahabat mereka tunggu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak mari ayat Quran tambah iman kita. Bila nak mari ayat Allah tambah iman kita. Bila nampak terlewat sikit, takkan kisah Nabi, ya Rasulullah, bila Quran nak turun, bila Tuhan nak bawa ayat mai kita nak tambah iman kita. Itu sahabat tu untuk sahabat. Bila turun Quran pak, suka dia pakai kisah Nabi, nak dengar Quran. Pakai kisah Nabi nak dengar Quran, supaya nak tambahkan iman dia. Tapi kita sekarang bukan. Quran dah 30 juzuk, ditopong seluruh dunia. Dalam masjid kita tak tahu banyak mana Quran. Dalam masjid orang ni tak tahu banyak mana Quran. Seluruh dunia ada Quran, dalam kedai-kedai semua ada Quran. Tapi tak ada manusia pun ingin nak baca Quran dengan sungguh-sungguh sampai 30 juzuk. Tak ada manusia nak baca Quran sampai 30 juzuk supaya nak beriman, jadi sepenuh malah 30 juzuk. Lagi manusia tidak erti Quran 30 juzuk, iman dia tak sepenuh. Sebab Tuhan banyak kata, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Bila orang baca ayat, faham dah. Bukan baca ayat biasanya orang tak tahu apa dah. Baca ayat dia reti, kerana sahabat Nabi bila Nabi baca ayat dia reti. Sebab bahasa Arab dia faham. Kita tak boleh faham Quran ni dengan sebab apa panggil kita kecek dengan bahasa lain dan kita reti dengan bahasa lain. Kalau tak ada orang terjemah kepada kita tak faham.
kecuali orang yang belajar bahasa Arab. Orang yang belajar bahasa Arab dia reti Quran. Tapi orang yang tak belajar bahasa Arab, kena orang yang ada terjemah kepada dia baru dia reti. Lagi orang yang tak ada lalu terjemah kepada kita Quran sampai 30 juzuk, iman kita tak boleh sempurna lagi. Sebab itulah, kita kena mendekati Quran. Kalau kita belajar betul-betul Al-Quranul Karim, tak berapa lama kali. Dia 500, 900 safhah. Lebih kurang gitu ya. Lepas tu, pakai masa kalau satu safhah sehari, 2 tahun lah kita. 2 tahun boleh baca sepenuh habis Quran. Boleh beri habis semua ayat Quran 30 juzuk. Kita ada target kita yang paling tinggi 2 tahun baru kita baca semua. Tak sapa 2 tahun. Baca terjemah. Kalau baca semua setahun pun habis. Quran. Setahun pun cukup dah Quran. Tapi karena kita tak baca tu, walaupun hidup sampai 40 tahun pun tak pernah habis Quran. Tak pernah orang panggil ayat Quran semua sampai 30 juzuk. Hanya panggil baca mungkin. Bila kita tengok satu muka tak kerti apa-apa. Tu ada ayat apa tak tahu. Apa tujuan yang ayat pada kita. Ambil ayat pertama sampai ayat yang ke dari lebih sana itu, apa maksud? Tu nak apa? Waktu prasau ti Allah bawa hai kira Allah kan ada apa yang miru? Tak tahu. Sebab kita tak baca. Itu orang panggil kejahilan umat Islam pada masa sekarang. Bukan sekadar negeri kita, seluruh dunia. Negeri-negeri yang bukan negeri Arab. Negeri Arab kemungkinan dia faham. Tapi faham dia tidak beramal, tak cukup juga iman dia. Dengan sebab itulah Allah SWT sebut pada kita, nak jadi orang mukmin, dia kena beriman dengan Allah SWT, beriman dengan Rasul, baca Quran dan baca hadis Nabi. Sebab dalam Quran saat itu, banyak cerita Nabi tidak mencakupi. Kena tolong dengan hadis Nabi. Sebab hadis Nabi dia banyak cerita Nabi itu. Daripada perkataan Nabi, balah mana Nabi kata, daripada perbuatan Nabi, apa Nabi buat dalam hidup dia. Daripada orang panggil, Nabi tengok sahabat buat, kemudian Nabi aku, apa kata Nabi aku, atau sahabat dia buat. Kesemua itu sahabat dia, banyak cerita Nabi. Tengok Nabi balah tu, balah ni, sifat Nabi balah tu, balah ni, semua tercatat dalam hadis Rasulullah SAW. Dengan sebab itu, kalau kita tidak baca al-hadis, maka dia orang panggil tak sempurna juga. Kita nak kenal Nabi. Nak kenal Nabi, dia kena baca Quran dan kena baca hadis, baru dia kenal Nabi. Nabi ni biasa mana. Itulah orang panggil sifat orang mukmin. Kalau tidak, kita telah jadi mukmin yang sempurna. Kemudian bila dia tahu Quran, tahu hadis, dia tidak ragu hati dia. Dia beriman. Satu lagi, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan kata dia mujahadah. Rogi dia. Hentikan hak dia. Kan tak tambah dia sehari-hari. Dia saat itu mujahadah diri dia, gerbai diri dia, bersungguh diri dia, tasuในชีวิตของเขาเนี่ยในหนทางของ Allah Subhanahu wa taala dan nak meninggikan agama Allah. Fi sabilillah. A'la kalimatillah, meninggikan agama Allah dengan dia guna harta. Awak kan orang nak buat agama Islam tinggi, bakar harta. Belanja pada baikan dan sebagainya. Nak memajukan agama Allah Subhanahu wa taala, orang tengok agama Allah ni tinggi. Tak boleh buat main-main, tak boleh buat hina, tak boleh prank dengan agama Allah. Kalau sah guna harta, guna harta. Yang walihim wa anfusihim. Kalau guna diri dia, dia titik peluh dia. Titik peluh dia, titik darah dia dan sebagainya untuk nak meninggikan agama Allah, dia jam. Hak ni orang panggil orang mukmin. Saya kata, saya takkid satu lagi, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang panggil mukmin yang sebenar. Nan kepen pusat hati tajib. Misalnya tak masuk dalam golongan ini kita. Tak masuk dalam golongan mukmin yang sebenar kalau kita tidak orang panggil. Mengikut perintah Allah SWT seperti saya sebut dalam Quran. Saya kata ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang mukmin yang sebenar. Lahum darajatun inda rabbihim. Dia ada peringkat biyut tamat dasar. Pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia apa itu darajat setara mana dalam surga. Darajat inda rabbihim. Walaupun manusia tidak angkat dia naik darajat. Apa orang tamada ya? Bila hantar kemper gitu ya. Tamada main gitu, tak nak jadi khalifah ke apa tak. Atas dunia ni. Dia muazzin.
Dan setengah daripada sahabat Nabi Abu Zar, Abu Hurairah begitu ya. Duduk tidur, orang panggil sambil-sambil sejuk. Tapi bagi dia darajat di sisi Allah SWT. Tuhan tak siap tamneng dia dalam surga. Nah, Tuhan tak siap tamneng dalam surga, walaupun tidak ada tamneng dunia, dia dapat tamneng dalam surga sebab dia mukmin yang hak, mukmin yang sebenar. Nah, sebab itu Tuhan kata wa maghfiratun wa rizqun karim. Tuhan bagi maghfirah ampunnya pada dia. Dan Tuhan pula beri orang panggil rezeki yang mulia yang kepada mereka itu. Nah, sama ada rezeki dalam dunia ni yang mulia, halal, dapat halal dalam dunia ni. Dan rezeki yang terbaik dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi nikmat yang paling banyak kepada mereka. Nah, dengan sebab itu dah setelah kita tahu dah kata bagaimana sifat orang mukmin yang tersebut dalam Quran, Tuhan perintah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Nah, orang beriman, ittaqullah, takut lemakan Allah. Ini apa yang menjadi kita orang percaya, dapat kemenangan, dapat kejayaan. Nah, ini satu syarat. Syarat ngenkai tidak ada rapwang sambre. Nah, satu orang panggil syarat dalam orang panggil nak dapat kejayaan, pertama sekali kena takut pada Allah. So, yang kedua, wa bertagu ilaihil wasilah. Yang kedua, kita kena cari usaha mujahadah di kita, kerja kita supaya nak dapat mendekati taqarrub ila Allah. Kerja apa pun asawi nawi boleh dekat dengan Tuhan. Kerja nawi jadi Tuhan kena. Kerja apa? Supaya kita kasih pada orang-orang satu-satu orang. Nah, kita termasuk nak bawah dia, ni ada nak tangan dia. Kita buat benda yang suka. Apa yang kena apa kita buat benda tu. Apa kena apa kita buat benda tu. Kalau benda yang baik, kita ada kaca. Kalau tu kita dengan Allah SWT. Kalau Tuhan kena apa, cari mardatillah. Kita buat apa yang kena. Pasal apa? Mana Tuhan kena? Kalau apa Tuhan tak kena, jauh daripada larangan Allah. Kamu mendekati dengan perintah Allah SWT, dengan suruh Allah. Supaya dapat mardatillah. Wajahidu fi sabili. Dan perintah dengan amal, kamu dia adalah kamu saat ini semua. Orang itu saat itu dia orang panggil, dia dapat mujahadah diri dia pada jalan Allah SWT. Yang ketiga, yang pertama takwa pada Allah. Yang kedua, dia cari keredaan daripada Allah SWT, cari rahmat daripada Allah SWT supaya nak mendamping diri dia dengan Allah SWT, jadi wasilah dia dengan Allah, hubung dia dengan Allah, hubung malahan kita dengan Tuhan, cari jalan ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bunuh diri dia saat itu mujahadah fi sabilillah. Nah, la'allakum tuflihun. Supaya kamu dapat kejayaan, dapat kemenangan. Sebab itulah kita orang mukmin, kita kena faham mana sabilit tauhid, mana sabilillah. Hak mana jalan tauhid, jalan syaitan, jalan iblis, hak mana jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nak beza dua perkara? Kalau tidak, kita akan terjerumus dalam golongan sabilit tauhid. Sabilit tauhid ni buat kerana payung pun buat kerana nafsu dia, buat kerana apa panggil kaumiyah dia, dengan apa panggil kumpulan dia dan sebagainya. Tidak buat kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak khalis hati dia kerana Allah. Itu panggil sabilit tauhid. Buat kepada orang lain daripada Allah. Buat pada orang ni, yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, itu panggil sabilit tauhid. Kita orang Islam mesti dalam mana pun ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita saat itu keadaan secara kita saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu rugi kalau kita duk pakai untuk memperayuk diri kita. Untuk memperayuk orang panggil keluarga kita, untuk memperayuk kepada orang panggil kaum kita dan sebagainya. Sebab kita saat itu kena orang panggil kena kita gerbai kerana Allah SWT, barulah kita akan dapat akhirat. Kita mati pun mati dalam keadaan yang gerbai diri kerana Allah Subhanahu wa taala, baru kita akan dapat kebaikan Tuhan, hipun balasan pada kita dan hipun rahmat kepada kita dan hipun orang panggil segala pahala nikmat pada kita yang kita akan guna di hari akhirat nanti. Allah SWT cerita pada kita, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Tak usah takutlah. Allah SWT kata, kamu tak ada kena dihina. Tak usah wasa hina diri kamu. Jangan wasa orang panggil duka cita diri kamu. Tak usah wasa hina, tak usah wasa duka cita. Kita menjadi orang mukmin. In kuntum mu'minin. Sekiranya kamu jadi orang mukmin, tak usah wasa hina diri kita, nak buat amal ibadat yang baik. Rau tak baik pak tam di
Nah, dan katam tidi, batibat nesing tidi ngam itu tong kap Islam. Nah, jangan puasa atau nak dutu kita. Tak usah hina. Kemudian pula jangan usah duka cita. Sebab kita tak ada kena duka cita. Kita tak ada kena hina. Nah, dari akhirat asal tak ada kena hina. Allah hak kita. Kemudian tak ada kena duka cita ke akhirat asal. Wa antumun a'laun. Kamu semua tinggi. Dapat tinggi darjah yang tinggi. Kalaulah kamu betul jadi orang mukmin yang sebenar. Sebab tu kalau kita nak ketinggian sebenar, kita dapat darjah. Yuk taman sakti sungsut. Darjah tong. Nah, pen Muslim di hati. Nah, jadiคนmukmin,ผู้มีจิตศรัทธาที่แท้จริง menjadi orang mukmin yang sebenar, barulah kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita akan dihina. Nah, kalau kita hanya ambil tandang untuk manusia saja dunia ini, nah nanti apa kita dihina di hari akhir asal. Dihina nah oleh orang panggil para malaikat dan sebagainya. Nah, sebab tu supaya kita jauh daripada hina dan jauh daripada duka cita dunia dan akhirat. Nah, marilah kita sama-sama menjadi orang mukmin yang sempurna seperti mana dinasihat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa a'udzu amri Allah. Innallaha basirun 'bil 'ibad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Usikum wa iyyakum taqwallahi azza wa jalla wa fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.